macam tu. Kita cuba untuk masuk ya. Ini mana orang bulan ni? Dah masuk dah. Itu dia. Hari ni macam seperti mana kita teaser sikit lah tadi kan. Kita akan bawakan secara langsung nanti. Nak tahu bagaimana suasana di sana. Tapi sebelum tu, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada anda semua. Bersama dengan saya, Anik Izzati. Saya dan Farah juga 11 Oktober 4 Rabiul Awal 1443 Hijrah. Hari ini semangat kita semua lain macam. Betul. Hari ni macam hari raya. Bak kata juru kamera kita, katanya hari ni macam hari raya. Sebab apa? Hari ni kebenaran selepas penantian 2 tahun tak boleh balik kampung. Hari inilah boleh balik kampung dengan senang hatinya. Berjumpa dengan keluarga dan sebagainya. Tanggal 11 Oktober 2021 adalah hari yang cukup bersejarah lah kan. Bagi kita rakyat Malaysia ni. Tepukan untuk semua. Tahniah kesabaran anda amatlah berjasa ya sehingga ke saat ini. Baik, nanti kita akan bawakan juga sedikit perkembangan aktiviti pagi hari ini. Betul. Bersama dengan Fazli nanti di Kajang Selangor. Nak lihatlah bagaimana sebenarnya keunikan di Malaysia ini. Banyak hazanah-hazanah warisan yang tinggi nilainya. Betul. Merupakan budaya turun-temurun. Wow bulan. Kalau kata wow bulan, mesti kata nak balik Kelantan. Oh, tak payah dah. Tak payah balik Kelantan dah. Tak mau kecek Kelantan dah. Kat Kajang Selangor ada dah ni. Hak ni. Hak ni lah. Tak payah pergi jauh-jauh dah. Ni dia antara suasana lah. Cuaca nampak macam bahaya juga ya sekarang ni. Nampak macam mendung-mendung macam tu. Tapi angin best masa ni. Jadi kita akan belajar pasal angin, cuaca, bagaimana nak naikkan wow dan sebagainya. Kita tak maulah cerita lebih-lebih. Nanti Fazli Fuad akan berkongsi dengan anda semua keadaan di sana dan katanya macam-macam lagi kreativiti mereka yang boleh dikongsikan nanti. Okey. Jadi hari ini juga selain daripada kita akan bawakan di Taman Rekreasi Sungai Chua, Kajang Selangor, kita juga akan bawakan tentang program My Second Home Malaysia, My Second Home MM2H ataupun Malaysia sebagai rumah kedua. Yang mana kita tahu ini adalah fasa untuk kita meningkatkan semula ekonomi kita dan pastinya antara yang menyumbang kepada ekonomi kita berbilion ringgit saban tahun adalah program ini. Dan kita nak tahu juga pandangan antara mereka kan apabila antara program ini telah pun dikenakan syarat baharu. Jadi ini mendapat respon ramai juga. Banyak juga yang diperolehi. Jadi nanti kita akan bicara sikitlah berkenaan dengan program Malaysia Rumah Keduaku atau Malaysia My Second Home. Dan selepas tu juga kita nak bersenam. Siapa yang di antara anda perut tu macam dah ke depan sikit sempadan dengan PKP dalam 2 tahun. Jadi apa kata kita akan bersenam untuk kempiskan perut. Abang-abang kameraman bolehlah buat nanti di belakang kamera. Sebab apa sebenarnya kita tahu cara untuk kempiskan perut satu je. Tapi jangan ikut cara yang tu. Cara tahan nafas tu kita tak boleh pakai bukan yang betul untuk digunakan. Nanti kita akan kongsikan cara macam mana untuk anda lakukan senaman bagi mengempiskan perut. Selain daripada itu kita juga ada artis yang sedang meningkat naik. Kita ada Ika Mustafa nak kongsikan apakah single terbaru beliau. Jadi kepada anda semua jangan lupa untuk ikuti kami. Ini dia si kecil molek gadis cantik, gadis Melayu kita Ika Mustafa yang akan berkongsi single baharu. Dan juga kita minta anda semua yang menonton kita secara maya, jangan lupa untuk titipkan komen, kongsikan juga live kami dan apa sahaja topik yang kita akan bualkan nanti boleh syorkan pandangan anda juga. Bila kebenaran berlintas negeri telah dibenarkan, pastinya banyak yang membuat perancangan. Betul. Orang di bandar nak balik ke kampung dan orang di kampung pula nak turun ke bandar. Betul, sebab dah lama tak bercuti, pergi ke mana-mana. Jadi inilah masanya mungkin yang menonton kami di kampung tu nak turun ke bandar ke, ini antara lokasi juga boleh kalian pergi untuk melihat keunikannya dekat Kajang. Betul. Kalau orang nak Kajang nak tengok kan, nak tengok keadaan di sana kan. Sebab tu kita nak bawakan kepada anda semua. Tengok dulu macam mana keadaannya sesuai ke tak untuk anda bawakan keluarga. Jom kita terus sahaja bersama dengan Fazli Fuad di Taman Rekreasi Sungai Chua, Kajang Selangor. Silakan Afad. Ewa bule teraju 3. Ewa dah rentas negeri ke tu? Saya dah rentas ke tak boleh cakap. Okey, sekarang ni saya berada di sini, Taman Rekreasi Sungai Chua. Saya ada dekat sini bukannya saya nak memancing ke nak lihat pemandangan yang ada dekat sini, bukan ya. Hari ini sebenarnya saya nak bermain wow.
saya nak bermain wow bukan dengan orang Melayu kita, tetapi dengan masyarakat Tionghoa yang ada dekat Sungai Chua ini. Wah, nampak menarik kan? Kata keluarga Malaysia. Okey, kalau anda nak mengenali dengan lebih rapat lagi dengan keluarga Malaysia yang ada dekat sini, okey, jom kita saksikan paparan ini terlebih dahulu. Kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia menjadikan masyarakatnya dapat menerima pakai dan mengadaptasi setiap keunikan yang ada. Antaranya seperti Tan Chin Siong, 36 tahun, seorang daripada masyarakat kaum Tionghoa yang menetap di Kampung Sungai Chua, Kajang, Selangor. Peniaga barangan automotif ini memiliki kemahiran dalam menghasilkan wow, antara bakat yang diwarisinya seawal usia di bangku sekolah lagi. Dulu saya lahir kat sini, Sungai Chua, sebab atuk saya jiran ada kawan Melayu, jiran Melayu lah. So masa tu kita main layang yang kiki yang biasa. Ada sehari uncle Melayu lah tu, dia main wow. Kita rasa heran lah, kenapa ini wow ada bunyi, ada suara lah. So kita tak tahu apa. Lepas tu atuk saya buat sebiji bagi saya, kita main sampai sekarang lah. Bahan utama dalam menghasilkan permainan ini adalah kerangkanya yang diperbuat daripada buluh yang diraut halus serta pemilihan kertas yang sesuai bagi memudahkan wow diterbangkan. Selebihnya, alatan seperti gam dan benang digunakan ketika proses pemasangan. Selain wow, Chin Siong turut berkemahiran menghasilkan busur yang diikat pada wow yang boleh mengeluarkan bunyi apabila diterbangkan. Nampak tak? Tak sangka dengan sekali percubaan sahaja saya mampu untuk menerbangkan wow dekat sini. Wow! Okey, jadi anda dah pun mengenali dengan lebih rapat lagi individu yang kami semua masukkan, iaitu Tan Chin Siong. Wow, saya respect lah kan dengan beliau ini. Beliau ini sebenarnya salah seorang daripada bangsa Cina yang ada kat sini. Kalau kita lihat yang bermain wow dekat sini bukannya seorang, bukannya dua orang, ramai tau. Setiap petang mereka bermain wow dekat sini. Okey, tolong uncle pegang saya punya wow. Okey, sini. Takut terlepas. Okey, thank you. Okey, jom. Ini dia. Kita terus saja sekali lagi bersama dengan individu yang kami masukkan. Boleh saya panggil Encik Tan? Boleh. Okey, Encik Tan. Terlebih dahulu saya mewakili orang Melayu nak ucapkan syabas kepada you. Sebab ini merupakan permainan tradisional orang Melayu. Jadi seperti mana yang PM katakan, kita ini keluarga Malaysia kan. Kita boleh bermain permainan macam saya Melayu, boleh main permainan Cina main permainan Melayu dan sebagainya. Okey, kenapa dalam banyak-banyak permainan wow yang menjadi pilihan? Banyak jenis lah. Ada wow bulan. Okey. Ada orang kata itu jenis banyak lah. Saya pun tengok YouTube lah, tengok cari kat Google. Okey, yelah sekarang ni senang kan kita nak dapat pelbagai informasi, nak buat wow sebagainya. Okey, kenapa you boleh memilih wow sebagai permainan tradisional? Sebab difahamkan you punya atuk juga yang mula-mula main wow dekat sini. Sebab sejak saya budak, saya jiran lah sebelah ada orang Melayu lah. Okey. So masa saya budak, saya nampak apa saya jiran main wow tu ada bunyi. Ada bunyi ada bunyi, ada suara serba kata orang kata busuk tu. Busuk Saya pun tak tahu apa tu. Saya pun berminat lah. Sampai masa saya besar, saya nampak ini wow memang kita minat. Saya pun nampak RM1 dalam ada
contoh itu wow bulan. Siapa minat ni wow lah. Okey. Jadi pada permulaannya, untuk pengetahuan anda, atau Mr. Tan yang mula-mula bermain wow, membuat wow di Sungai Chua ini, kiranya pelopor lah. Jadi boleh dikatakan Encik Tan ini mewarisilah bakat Atuk membuat wow kan. Okey, ramai mungkin di antara kita yang rasa macam saya sendirilah. Saya mungkin agak kurang melihat orang Cina, Tionghoa yang bermain wow dekat sini. Okey, dalam pemahaman saya mungkin yang bermain wow ini mereka yang dah pun berusia, mereka yang dah pun dikategorikan atuk-atuk lah, yang dah berkeluarga dan sebagainya. Tapi kita lihat ada juga remaja-remaja yang muda-muda bermain wow dekat sini. Jadi relevan lagi ke? Macam budak-budak muda sekarang kan banyak main video game kan. Tapi macam mana nak memberikan galakan kepada mereka ini supaya mereka ni bermain wow bersama dengan kita ni? Boleh lah sebab main wow seronok lah. Kalau kita tengok macam yalah budak-budak muda ni, macam mana orang-orang golongan remaja ini boleh turut serta bermain wow dekat sini? Mungkin you punya saudara ke atau macam mana dia orang boleh nak start main wow dekat sini? Sebab sini cantik lah, kawasan sini cantik. Pun padang, boleh relax jogging sini, boleh main wow, boleh bawa anak-anak datang sini. Macam tu lah. Okey. Betul. Okey. Difahamkan Encik Chua bukan saja bermain wow tapi ada membuat wow juga. Jadi macam mana cara penghasilan wow itu? Berapa lama masa yang diperlukan untuk nak menghasilkan wow itu? Kalau wow 4 kaki, kita ambil lebih kurang sehari sampai 2 hari. Baru boleh siap sebiji lah. Sebab kita pun lambat, kita pun nak belajar. Betul. Macam tu lah. Betul. Dia punya rekaan kan difahamkan ada menggunakan buluh dan sebagainya. Kalau kita nak dapatkan buluh dekat sini susah ke senang ke? Atau kena beli dekat tempat lain ke atau macam mana? Di kawasan Sungai Chua sini memang ada buluh lah. Kita boleh minta dengan orang Melayu ke Cina, minta dengan dia, kita katanya kita nak bawa wow, dia mesti bagi kita lah. Macam tu lah. Okay. Kawasan sini ada lah. Betul. Tapi Encik ni Encik Tan kan? Ya. Nah, cerita pasal wow terlupa Encik Tan nama pula. Tadi cerita pasal busur. Okey, kalau anda tahu busur ini, kalau kita lihat wow bulan ke apa-apa jenis wow, kadang kita lihat dekat atas ada mengeluarkan bunyi busur itu. Macam mana penghasilan busur itu dibuat? Macam mana boleh dapatkan bunyi itu? Saya buat itu guni tali guni ataupun ribbon itu saja. Ribbon buat dia suara keluar lah. Saya pun belajar di Facebook, ada kawan Melayu dia bagi tahu ini benda ada suara lah. Kita cubalah. Kita pun nak belajar macam tu lah. Bukan tahu sendiri, akan tanya kawan atau tengok cari di YouTube lah, macam tu lah. Kalau kita lihat untuk penghasilan wow ini sebenarnya ianya memerlukan inovasi juga. Kalau dahulunya kalau nak menghasilkan wow atau lain-lain yang ini, kadang-kadang mereka menggunakan kertas yang biasa sahaja kan untuk menjadikan wow itu berkualiti. Okey, ini dia. Kita bercakap dengan lebih faham lah dekat sini. Kita lihat inilah dia wow bulan. Kalau kita tengok dekat di langit nampak macam kecil je, tapi kalau dilihat fizikalnya depan-depan ini besar begini. Ini berapa berat ni? Ni besar ni. Berapa besar ni? 5 kaki. Oh, ini 5 kaki ya? Berat saya tak pasti ada 500 gram kot. Okey. Okey, untuk ketinggian wow ini boleh mencapai berapa tinggi ni? Saya paling besar buat je lah macam tu aja. Paling lagi tinggi tak ada lah. Saya tak pernah buat lagi. Okey, ada tak cara-cara tip untuk menaikkan wow ini? Sebab kita tahu wow ni kalau kita nak main memerlukan angin. Kena lihat kelajuan angin dan sebagainya. Okey, nak naikkan wow ni adakah sama seperti main layang ke? Main layang ini, wow ini, saya perlu seorang tolong. Saya ambil ini wow, kita tarik senang sikit. Kalau wow layang biasa, kita mungkin tak perlu orang menolong lah. Macam tu. Sorang-sorang boleh lah. Okey, yang terakhir ini mungkin boleh memberikan galakan kepada masyarakat Tionghoa, orang Cina yang mungkin rasa macam berminat juga nak bermain wow ini. Bagaimanakah caranya? Berminat lah. Bermain nak main wow ni. Kita nak bagi galakan untuk orang-orang Cina join juga main wow ni. Boleh datang di Sungai Chua lah. Dekat Taman Rekreasi Sungai Chua ni. Ya. Setiap hari, setiap petang. Kita biasa je lah Jumaat, Sabtu dengan Ahad datang sini. Bila ada fee lah, bila ada fee tak kerja, kita akan datang sini. Dari jam berapa petang? 4 lah. 4 ke atas lah. Okey, baik Mr. Tan. Saya nak cuba untuk menaikkan wow ini. Kejap, saya pegang lah. You boleh naikkan Okey.
Okey, jom sama-sama. Jadi itulah dia. Kita dah punya menemu ramah Encik Tan. Dan sekarang ini saya cuba untuk memegang sahaja. Memegang sahaja wap ini. Okey. Jadi untuk waktu ini dah berkata kita kembali ke studio. Dan kalau anda yang mana mungkin nak belajar main wow, boleh datang dekat Taman Rekreasi Sungai Chua Kajang. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, jom Mr. Tan. Wah, Sempat tengok ni. Yo-yo. patut bagi lama sikit kan. Shot dia tu kita nak tengok pergi mana wow dia tu. Itulah antara idea yang kita bawakan kepada anda semua. Jika anda ingin menghabiskan masa bersama dengan keluarga anda, boleh pergi ke Taman Rekreasi Sungai Chua Kajang, Selangor. Boleh main wow. Taman rekreasi itu memang dah boleh lah berjoging dan sebagainya. Adalah juga aktiviti tambahan lain kan kita boleh lakukan di sana. Okey? Itulah dia pelbagaian budaya keluarga Malaysia sebenarnya. Baik, kita akan berehat seketika ni. Sekembali nanti kita akan berbicara lebih lanjut berkenaan dengan Malaysia rumah keduaku. Sebelah sini. Malaysia. Welcome to my beautiful home in Kuala Lumpur. Good morning. My name is Hans-Orti Frutiger. I'm a Swiss national. I'm 69 years old. I've been living in Asia since 1978. I have been in Malaysia in 1981 and then I left Malaysia in 1983 and I came back in 1988. I have a wide interest in hotel industry. I worked in several international as well as local and regional hotel chains. I'm working with the Rotary Club of Gombak and the Rotary Club of Bukit Angkasa. We're doing a lot of community drives. We are feeding B40 and needy families with handicapped children. We also were supporting the various government hospitals. Malaysia is very different to the other Asian countries. One is the language. People speak English widely, and people are friendly, and I have a lot of friends here. I would say I have more local friends than expats, and it's easy lifestyle. It's just comfortable. The weather is comfortable, and it's a good destination to retire. It's easy to travel also. I mean, going to Penang or to Langkawi or up north or down south to Johor Bahru or even to Singapore, it's all a drive away. I definitely like the food, the culture, a variety of food, nasi lemak, grilled fish or satays. So it's marvelous, and I'm happy to be here in Malaysia. Teh tarik, no sugar, the best in the world. Macam mana pun makanan di Malaysia ni, termasuklah teh tarik, Nescafe tarik, itu pastinya akan menjadi sebutan walau di mana sahaja anda berada. Kalau tapi anda pernah cuba, mesti itu yang diingat-ingatkan kan? Okey, itulah antara peserta MM2H yang kita bawakan kepada anda semua. Seperti mana yang kita sedia maklumkan, program ini telah pun dihentikan sebelum ini, tapi kini beroperasi semula dengan 10 syarat yang diperketatkan. Pastinya mengundang pelbagai reaksi, tetapi bukan itu yang kita nak sentuh hari ini. Kita nak sentuh sedikit bagaimana ianya dapat menyumbang kepada ekonomi negara kita. Baik. Oleh itu kita nak terus bersama dengan tetamu kita Encik Anthony Liu, merupakan Presiden Malaysia My Second Home Consultants Association, bersama kami secara maya. Selamat pagi Encik Anthony. Selamat pagi. Baik. Ya, Encik
Jadi tadi kita dah menyaksikan antara peserta MM2H kan. Jadi bagaimana beliau sendiri suka duduk di Malaysia, banyak keunikannya, menjadi daya tarikan yang membuatkan Malaysia menjadi pilihan. Tapi kita nak tahu dulu Encik Anthony sebagai salah seorang daripada ejen yang dah lama kan mengendalikan program MM2H ini. Jadi mungkin boleh ceritakan dulu pengalaman Encik Anthony. Ya, kami sebagai ejen, kami selalu mempromosikan Malaysia dekat luar negara. Ya, kami membelanja our own expenses ke luar negara dan memberi promote Malaysia. Dan biasa kami akan jumpa ada seminar, kami buat seminar. Dan kami kadang-kadang ada join Malaysia. Moltech ada buat satu exhibition dan kami join exhibition juga. So, selalu kami kan mempromosikan Malaysia, my second home, bagi keluarga negara lain lah. Seperti yang kami tengok gambar-gambar ini, kami pergi China, Hong Kong ataupun Middle East juga. Kami Pakistan, India. Jika Moltech ada memberitahu kami mana-mana yang boleh berpromosi, kami boleh pergi. Tapi with own expenses lah. Own expenses. Okey, melihat kepada Encik Anthony sebagai individu yang lama, yang mengetahui apa sebenarnya tarikan di Malaysia yang membuatkan warga asing, sesiapa sahaja yang ingin menetap ataupun menjadikan Malaysia ini sebagai pelaburan persaraan mereka, tertarik dengan kriteria ataupun ciri-ciri yang ada di Malaysia, keadaan di Malaysia ataupun apa sahaja. Mungkin Encik Anthony boleh kongsikan apa yang menjadi pilihan di Malaysia terutama sekali mereka yang nak menetap di sini. Ya. Malaysia actually negara yang banyak bagus actually sebab banyak orang suka itu Malaysia, cuaca Malaysia and very comfortable and then quite very flexible juga sebab tadi yang peserta itu cakap multicultural dan senang berkomunikasi dengan lokal Malaysia sebab banyak Malaysia boleh cakap English walaupun setengah tak begitu fasih tapi masih boleh communicate kan. Dan sesiapa yang daripada Hong Kong ke Taiwan ke China ke yang speak Mandarin, local Chinese boleh cakap Mandarin juga. I think setengah sekarang banyak kawan-kawan kaum Melayu ke India mereka pun boleh cakap Chinese kan, setengah pun boleh cakap. So I think this is few of things lah. Then setengah yang macam cost living affordable dan boleh menarikkan mereka datang sini untuk bersara. And then for setengah orang yang nak Malaysia itu education, belajar. Okay, setengah orang suka Malaysia sebab boleh belajar beberapa language. Boleh Mandarin ke, Melayu ke, English ke. So mereka datang sini. And then itu international school, itu fees dekat Malaysia agak munasabah. So berpakutan dan semua orang boleh datang. And then medical juga. And then Malaysia, I think MHTC, Malaysia Health Travel Council, mereka banyak promote Malaysia tentang itu medical. And then banyak orang juga datang sini untuk medical. And our ranking dekat industri medical tourism banyak tinggi. I think dalam first three jika tak silap. Macam ni, kita tahu, kita sudah maklum bahawa program Malaysia My Second Home ini telah pun dilaksanakan oleh kerajaan pada tahun 2002. Dah 19 tahun dah kan. Jadi mungkin Cik Anthony boleh kongsikan juga, dah berapa ramai sebenarnya warga asing yang menyertai program ini? Ya, MM2H ini sebelum MM2H dia dipanggil Silver Hair Program on 1996. Lepas tu dia tukar kepada MM2H pada 2002. Selama ini ada actually banyak negara yang ada negara yang join program ini, masukkan program ini 131 negara jika tak silap. And then total banyak orang 48,471 family yang sudah dapat kelulusan MM2H ini. So tapi yang figure ini mungkin tak
tak update sebab update yang sampai 2019 September. Okey. Ya. Dan kita melihat inisiatif ini pastinya berbezalah keadaannya ataupun sambutannya apabila 10 syarat yang telah pun diperketatkan lagi, dan ini juga mungkin menarik lebih ramai lagi rakyat asing yang berkualiti ataupun menjangkakan mereka yang lebih berkualiti dari segi kedatangan mereka di sini, mereka akan bersara di sini, menyumbang kepada ekonomi kita. Adakah itu yang akan dijangkakan dengan 10 syarat yang diperketatkan oleh kerajaan ni, Cik Anthony? Sepatutnya saya boleh cakap syarat yang diperkatakan ini agak tinggi. Okey, tapi sebelum ini MM2H memang satu program yang banyak bagus dan saya boleh cakap quite berjaya sebab dia memang merangsangkan beberapa sektor ekonomi. Macam tadi ada cakap education, ada property, ada medical, ada tourism, dan macam yang setengah boleh membantu dekat negara kita selepas dia convert driving license, and then ada yang pergi melancong, makan, restoran, hotel, semua ini akan dapatkan kebaikan daripada M2H. Yang jika tak silap property, jika banyak orang beli property, of course foreigner hanya boleh beli property 1 million and above. So masih okey, tapi bukan semua city yang berjual 1 million yang atas lah. So that's why for certain person dia boleh beli yang high end. So that's why yang property boleh juga banyak sektor yang boleh dirangsangkan juga. So saya rasa jika program syarat-syarat yang dikeluarkan boleh kurang sikit, lebih bagus. Longgarkan sikit. Jadi mungkin Cik Anthony, mungkin sedikitlah harapan Cik Anthony sikit sebagai ejen yang sudah berpengalaman mengendalikan program MM2H ini kan. Apa harapan sedikit? Okey, harapan. Of course kami berharap program ini akan menjayakan dan boleh memberi lagi banyak revenue kepada negara kita. So of course kami akan try our best lah to promote the program, and then kami harap KDN sini, Kementerian KDN sini dapat memberi syarat yang bagus, and then kami lebih meyakinkan kami sendiri untuk mempromotkan program ini. Kami harap kementerian boleh jumpa dengan kami MM2CA juga dan boleh berbincang dan mendapatkan satu syarat yang lebih bagus dan lebih boleh accept lah. Okey, terima kasih banyak-banyak Encik Anthony. Kita harapkan yang terbaik juga. Pastinya ini adalah matlamatnya untuk meningkatkan ekonomi kita dan segala perjalanan itu haruslah diharapkan yang terbaik. Terima kasih Encik Anthony. Thank you. Okay, bye-bye. Terima kasih. Anthony View, Bye-bye. Presiden Malaysia My Second Home Consultants Association, MM2HCA. Dan inilah yang dikatakan sebagai kita menerima kunjungan warga asing, tak kiralah di mana, bagaimana keadaan sekalipun, tetapi pastinya keselamatan nationality, kan, keselamatan keadaan kita dah pun diambil kira apabila 10 syarat diperketatkan dan beberapa syarat lain yang haruslah dipatuhi oleh mereka. Apapun kita nak menjadikan negara kita ni My Second Home bukannya senang. Dan bila mereka memilih kita sebagai My Second Home ini, patutlah kita menjadikan ia sebagai satu perkara yang berbesar hatilah menerima warga asing ataupun sesiapa saja yang ingin menetap di sini. Okey? Baik, kita akan berehat seketika. Kembali nanti kita akan kongsikan apakah isu yang kita akan kongsi dari meja Mad Talk. Ya, seketika nanti dalam Malaysia hari ini. Ya, masih lagi bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini. Sekarang jam berapa? 10.06 pagi. Kita ada beberapa minit je sebelum berakhirnya Malaysia hari ini, kan. Kadang-kadang 1 jam ni rasa macam cepat je kan. Jadi sekarang ni kita nak berkongsi apakah gosip-gosip ilmiah. Gosip ilmiah. Yang menarik kita nak kongsikan dari meja medsos kita. Antaranya pastilah pengumuman Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri yang mengatakan tentang beberapa kelonggaran yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia.
iaitu kita dah pun mencapai 90% kadar vaksinasi remaja. Tahniahlah dulu kita nak ucapkan kepada seluruh keluarga Malaysia. 90% tadi saya cakap remaja dewasa ya. Jangan remaja. Baik, telah pun lengkap di vaksinasi dan juga sekarang ini usaha yang dilanjutkan adalah untuk remaja, insya-Allah. Kita harapkan semua yang terbaik dan ini ya saya pasti semua kata hari ini macam hari raya pertama kan. Sebab rasanya hari yang dinanti-nantikan. Jadi pengumuman kebenaran rentas negeri semalam dan juga kelonggaran macam lepas tu sangat-sangat menggembirakan seluruh rakyat Malaysia. Betul. Mak, tunggu tahu nanti saya balik. Okey, selain daripada itu kita juga nak kongsikan tentang pemansuhan My Travel Pass oleh Jabatan Imigresen Malaysia JIM bagi memudah cara pergerakan rakyat Malaysia ke luar negara. Kalau sebelum ni kita perasan yang beberapa kondisi lah macam nak pergi belajar dan juga keluarga di sana kena apply, kena mohon My Travel Pass, tapi kini telah pun dimansuhkan. Kita boleh bercuti ke luar negara, cuma kita haruslah bergantung kepada keadaan di negara tersebut lah. Kan? Tapi itulah bila kita nak fikir bercuti ke luar negara ni, cutinya 5 hari tapi balik kena kuarantin 14 hari. Jadi kena ambil cuti dalam masa sebulan ya daripada kerja, lebih kurang macam tu. Itu yang harus kita fikirkan lah. Diharapkan juga ini memberi nafas baru kepada agensi pelancongan. Kan mana pakej umrah tu mungkin kami dah berapa tahun. Itu yang dinanti-nantikan kan, yang tergendala sebelum ni. Jadi ini juga sebenarnya memberi nafas baru dan juga semangat baru kepada kalian yang di dalam sektor pelancongan, insya-Allah. Baik, selepas ini kita nak kongsikan juga Nim berkenaan dengan satu laporan berkenaan dengan fenomena air pasang besar. Ini di Pantai Kelanam dan juga Pantai Morib, Kuala Langat, di mana kita melakukan tinjauan. Ianya berlaku pada minggu lepas, tetapi beberapa hari sehinggalah hari semalam, hari Ahad telah pun katanya beransur, keadaan dah bertambah baik. Tetapi walaupun bagaimanapun kita nampaklah keadaan yang tercemar, yang berlakunya pokok tumbang dan sebagainya itu. Jadi wartawan kami sempat membuat tinjauan di sana. Jom kita bersama dengan wartawan Afiq untuk menyaksikan bagaimana keadaan pasca kisah ataupun fenomena air pasang besar ni. Fenomena air pasang besar yang berlaku pada Khamis lalu hingga semalam menyaksikan banyak kawasan pantai di Selangor terpaksa ditutup kepada pengunjung. Antara pantai yang terlibat adalah Pantai Kelanang dan Pantai Morib di Kuala Langat. Disebabkan itu, tindakan diambil berikutan kenaikan paras air di antara 5.6 hingga 7 meter yang menyebabkan berlakunya ombak besar dan kuat sekaligus membahayakan mereka yang melakukan aktiviti di pantai. Di Pantai Kelanang, fenomena air pasang besar menyebabkan beberapa pokok tumbang ekoran dipukul ombak. Sementara beberapa pokok lain mungkin menerima nasib yang sama berikutan hakisan teruk yang berlaku di pantai berkenaan. Sebahagian daripada kawasan tempat letak kereta juga mula dinaiki air petang Khamis lalu. Melihat kepada keadaan ini, pihak Majlis Perbandaran Kuala Langat telah mengarahkan peniaga di kawasan pantai ini menutup sementara perniagaan mereka demi keselamatan para pengunjung. Ombak besar juga menyebabkan laluan di ban penghadang ombak pantai berkenaan turut rosak. Hakisan air yang berlaku mengakibatkan beberapa bahagian dinding ban ini mengalami runtuhan tanah. Justeru, pihak majlis menghantar pegawai teknikal termasuk dari skuad pantas meninjau keadaan pantai dan meneliti kerosakan yang berlaku bagi membolehkan tindakan segera diambil untuk memperbaikinya. Sementara itu, anggota penguatkuasa juga akan melakukan rondaan dari semasa ke semasa bagi mengelakkan orang awam memasuki kawasan yang terjejas. Air pasang besar, cyclist jangan turun ke laut, jangan main tepi air, bahaya, air panas air laju. Selain Pantai Kelanang, penguatkuasa Majlis Perbandaran Kuala Langat dengan kerjasama polis daerah berkenaan turut mengadakan rondaan di sepanjang pantai hingga ke Tanjung Sepat. Ini dilakukan kerana masih ada ramai pengunjung yang datang berkelah di situ walaupun hebahan telah dilakukan. Ikut maklumat, kita mendapat ketinggian paling tinggi sekitar 5.4 hingga ke 5.6
iaitu keadaan yang sangat tidak sesuai untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pantai, aktiviti air, berkelah dan juga rekreasi di kawasan ini. Jadi pihak MPKL bersama dengan pasukan pemantau bersama dengan pihak IPD membuat tinjauan serta memberikan peringatanlah kepada pengunjung supaya berhati-hati dan meninggalkan kawasan sepanjang kawasan ini. Lebih membimbangkan, ada juga anak kecil dibiarkan bermain bersendirian di pantai. Bagi mengelakkan berlakunya tragedi, pihak polis dan penguatkuasa telah menasihatkan pengunjung untuk meninggalkan kawasan berkenaan. Ketika ditanya, kebanyakan mereka menyatakan tidak tahu mengenai fenomena yang berlaku. Saya daripada Belakong, so baru sampai kat sini. So keadaan pantai tak memungkinkan. Sementara saya suruh berkemas untuk pulang. Saya plan daripada minggu lepas lagi. Nak datang sini. Tahu-tahu datang sini, aduh, mengecewakan lah. Sebab apa saya tak bertanya ataupun tak ambil info-info yang terkini kan. Baik, itu dia. Ramai yang katakan tak tahu kan. Betul. Jadi kalau nak merancang pergi bercuti, apatah lagi dah ada boleh rentas negeri ni, tengok juga ramalan kaji cuaca pun sesuai juga. Selalunya kita ni di Malaysia memang tak ada amalan budaya tengok ni tahu ramalan kaji cuaca. Kalau di luar negara sebenarnya keluar tu dia dah tengok dulu dah. Betul. Malah mereka ada aplikasi khas khusus untuk itu. Tapi itulah keadaan di cuaca di Malaysia ini pun kita harus perhatikan bila dah hujung-hujung bulan ni, sememangnya itu yang kita harus cek dulu sebelum kita nak pergi berkelah. Kerana kita faham keterujaan kita semua kan nak pergi berkelah bersama dengan keluarga, tapi itulah kita tak nak perkara yang tidak mahu, tidak diinginkan berlaku. Okey, ini dia senaman mengempiskan perut. Macam tadi kita dah cakap, kita tahu yang tu je. Tapi ini antara senaman yang boleh dilakukan bagi mereka yang mempunyai perut dah terkedepan sikit ke kan. PKP ni maklumlah. Ini antara yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda semua. Jom sama-sama kita saksikan senaman mengempiskan perut. Hai, selamat pagi semua. Saya Coach May. Saya nak bertanya, adakah perut anda semakin membesar selepas PKP? Jangan risau. Hari ini Coach May nak tunjukkan senaman kempis perut yang mudah, cuma 4 gerakan saja secara berdiri. Anda boleh berlaku dekat mana-mana sahaja. Jom kita mulakan sekarang. Okey, gerakan pertama, kita jarakkan kaki sedikit. Rapatkan tangan ke atas. Naikkan lutut kanan. Tepuk ke bawah. 1. Tukar kaki. 2. 1. 2. Lakukan senaman ni selama 30 saat. Okey, gerakan kedua, jarakkan kaki anda besar sikit, depakan tangan anda, turunkan tangan kanan sentuh kaki kiri anda. 1, 2, sentiasa kembali ke posisi yang asal, kuncikan perut anda. Okey, gerakan ketiga, buka sedikit kaki anda. Tangan letak dekat belakang telinga. Naikkan lutut kiri sentuh siku kanan. 1, 2, 1, 2. Ingat lockkan perut anda dengan bahu anda. Okey, gerakan terakhir, buka sedikit kaki anda. Naikkan tangan, letak ke belakang telinga juga. Naikkan lutut kanan, sentuh siku kanan. 1, 2, 1. Kuncikan perut anda dan kuncikan bahu anda. Inilah 4 gerakan yang mudah sekali untuk bantu anda kempiskan perut secara berdiri. Lepas ni anda boleh lakukan di mana-mana saja pada bila-bila masa. Jangan lupa mencuba tau.
Dah kempis ke tu? Kita terus buat. Payah juga tu nak angkat macam ni. Pakaian-pakaian kita tak sesuai untuk kita buat sekarang. Okey, itu dia kita kongsikan selamat mengempiskan perut. Sebelum tu, kita nak juga sharekan kepada anda semua. Kejap lagi kita akan bersama dengan seorang penyanyi, Ika Mustafa. Semua selepas ini. Baik, masih lagi bersama dengan kami. Kita terus jelaskan di segmen akhir ini. Kita akan bersama dengan seorang penyanyi, Ika Mustafa, yang sedang meningkat naik hari ini nak mempromosikan single terbaru iaitu Puja. Ika. Hello. Assalamualaikum. Salam. Hai. Hai. Okey, apa yang puja-puja ni? Apa yang dipuja? Puja siapa ni? Saya tak dengar. Ika? Okey, mungkin boleh ceritakan sikit pasal single terbaru, Puja ni. Okey, saya baru saja mengeluarkan single kedua saya yang bertajuk Puja. Lagu ni ditulis oleh Audimot dan juga Tisha Tia. Lagu ni dia mengisahkan tentang macam sebelum kita bercinta dengan seseorang, kita akan lalui sebuah fasa yang kita masih lagi berkenalan, tengah butterfly, semua tak sure dia suka kita ke tak. So lagu ni macam siapa tengah lalui tu boleh relate to this song lah. Oh, tengah hati berbunga lah ni. Masa ni entut pun bau wangi. Masa fasa yang baru nak berkenalan. Okey, kita dapat tengah saksikan video klip yang dilakukan sekarang ni lah. Lalang tu kita nak cerita juga. Ini nampaknya macam video klip yang dilakukan di rumah, lebih santai. Kan? Konsep apa yang ingin dibawakan? Nak ceritakan kepada penonton? Video ni kita buat konsep dia macam konsep berangan sebab kita kan tengah puja seseorang, so kita berangan seorang-seorang kat rumah. Macam dia puja kita ke tak? Do you puja me like how I puja you? So macam tu lah, berangan. Jadi kabarkan rakaman lagu ni pun buat kat rumah Lagu ni kita buat, kita buat dekat Airbnb actually. Okey. Penglibatan untuk menyiapkan daripada awal sampai akhir lah, daripada scratch kan, penghasilan lagu itu sampailah ke final result ini berapa lama? Lagu ni actually dia macam a bit last minute sebab kita sebenarnya planning nak keluar lagu lain tapi last minute kita tukar kepada lagu Puja. So sebenarnya saya cuma ada 1 hari untuk belajar lagu ni dan siap record. Lepas 3 hari kita dah keluarkan. Wow. Pantas So bila adakah kalau orang kata sekejap je tak mencabar ke lagu ni? Kan? Agak mencabar untuk saya sebab saya dah biasa menyanyikan lagu balada dan kali ni kita keluarkan very K-popish lagu ni. So agak mencabar untuk saya tapi alhamdulillah I think okay, we did well ya. Sebab kalau kita tengok kan, anda bukan sahaja kena lontarkan versi pop tapi anda juga kena jadi macam gila-gila dalam video klip tu kan untuk anda catch kan dan juga sesuai dengan lagu tu. Adakah itu mudah untuk dilakukan secara jujurnya sepanjang melakukan video klip itu? So kita lagu ni I wouldn't say this is like my personality. So lagu ni kita bawakan this persona yang very manja, very gedi-gedi, gila-gila yang suitable to this song. So So Ika apa? Ika orangnya serius ke? Pemalu shy-shy ke? Saya rasa saya a bit serious kot. Oh, okey. Faham. Tapi kita tak naklah sisi hari ni takut. Ni dah boleh rentas negeri dah. Kita dah happy-happy. Yelah kan. Ika tak balik kampung ke? Sorry, tak dengar. Ika tak balik kampung ke? Kampung saya di KL. So saya tak nak balik. Okay. Jadi tak perlulah kan. Mungkin kesempatan ini. You balik tak? Oh, kita nak balik. Sekarang nak balik. Sebenarnya kami dah pack baju daripada bulan lepas. Tunggu je ni. 2 tahun tunggu. Ika, Ika, saya ada permintaan. Mak saya ada permintaan. Okay. Nak bisik lah dekat. Ada permintaan. Dengar tak? Mak saya kat kampung nak dengar Ika nyanyi live. Di message tadi. Message tadi. Lagu Puja? Ya, betul. Boleh tak? Jangan puja me, like how I puja you. Jangan malu-malu untuk besar. Santuy puja me, like how I puja you. Katakanlah diriku yang kau suka karena kau pun ku puja. Yeay! Terima kasih. Terima kasih.
Wow, kita dapat puja-puja pagi ni. Okey, kita harapkan mungkin yalah single ini meletup seperti mana yang sebelum ini. Harapan Ika Mustafa sendiri kepada peminat-peminat yang sentiasa menyokong Ika, silakan. Ika, dengar tak? Okey, jap, memang kena bisik lah. Ika sebenarnya nak minta Ika kongsikan harapan Ika kepada peminat-peminat Ika. Silakan. Okey, saya harap semua dapat menonton music video Puja di YouTube channel Alternate Records. Lagu ni is very cute, very bubbly and I think everyone would like it. And also follow me on Instagram because saya pun akan ada upcoming project very soon yang saya tak boleh sebut lagi. So siapa nak tahu boleh tengok di Instagram saya. Okey, kita akan ikuti perkembangan Ika Mustafa. Terima kasih. Assalamualaikum. Jaga diri. Baik, kita dah pun berada di hujung rancangan. Kita nak sedikit warakan undian anugerah bintang popular berita harian ABP BH. Debarannya pasti akan terasa mengenai dengan ABP BH 34. Populariti kini milik siapa? Tak tahu. Undi artis top 5 kegemaran anda di www.abpbh.com.my. Allah Akbar. Sekarang mulai 10 hingga 31 Oktober 2021. Okay, jangan tunggu nanti last minute baru nak vote tau. Okay, sekarang anda dah boleh pergi ke laman web yang kita dah terterakan tadi. Okey, esok kita akan jumpa anda sama waktunya tetapi dengan topik yang berbeza iaitu penyakit yang jarang ditemui. Okey, jumpa esok. Jaga diri tau. Balik kampung baik-baik tau. Bye. Selamat mak ayah. Kisalam. Mak ayah. Kadang-kadang ku terfikir-fikir pandanganmu terhadap ku. Curi-curiku lihat melihatku setiap tingkah laku. Ku ragu remaja gelap tawa buat aku jatuh hati pada kau.